Assalamualaikum dan salam hormat. Sidang Dewan Rakyat Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Parlimen ke-14 2019. Paparan utama malam ini, Rang Undang-Undang Profession Guaman Syar'i Kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019 diluluskan. Penagih dadah bukan pesalah jenayah atau decriminalisation masih dalam perbincangan. Rang Undang-Undang RUU Profession Guaman Syar'i Kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019 diluluskan pada sesi penggulungan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menyatakan RUU tersebut tidak meminggirkan kuasa yang di-Pertuan Agong dalam hal ehwal agama Islam. Sebaliknya bertujuan memartabatkan profesion peguam syar'i setaraf peguam sivil. Tujuan ini yang kita buat ni, tujuan Rang Undang-Undang Profession Guaman Syar'i ini digubal pula untuk mewujudkan satu mengadakan peruntukan bagi mewujudkan satu lembaga kelayakan Profession Guaman Syar'i, Badan Peguam Syar'i dan Majlis Peguam Syar'i. Itu yang besarnya lah, yang dulu tak ada. Ya. Untuk mengadakan peruntukan bagi semua ni, untuk mengadakan peruntukan memasukkan Peguam Syar'i, mengawal selia amalan profesion guaman dan juga tahap profesionalism peguam-peguam syar'i di wilayah persekutuan. Itu the whole idea ataupun itu tujuan besar kenapa undang-undang. Justru itu, ini barulah nak jawab tu. Justru itu hal perkara substantif dalam RUU profesion guaman syar'i ini adalah berkenaan dengan guaman syar'i saja. Dia tak termasuk yang besar-besar yang kata tadi benda-benda penguatkuasaan dan sebagainya tadi. Ya, dia hanya tentang profesion guaman syar'i dan penubuhan badan bebas untuk mengawal selia profesion tersebut dan bukan berkaitan dengan penguatkuasaan dan pentadbiran undang-undang Islam. Penubuhan dan organisasi Mahkamah Syariah seperti yang termaktub dalam 505 itu memandangkan hal ehwal berkaitan dengan profesion guaman syar'i secara substantifnya diletakkan di bawah ini yang kita sedang berbicara ini dan berbahas ini, maka dan bukan lagi di bawah kawalan dan seliaan Majlis Agama Islam Persekutuan menurut Akta 505, mana dah tak ada adalah pasal kita dah buat yang ni. Perkiraan bagi menteri untuk meluluskan kaedah-kaedah yang berkenaan di bawah ini, yang RUU ini penting tidak akan mengurangkan langsung, tidak akan mengurangkan walau sedikit pun kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam di wilayah-wilayah persekutuan. Terdahulu, RUU itu dipinda bagi meningkatkan amalan, etika, kelakuan dan tata tertib profesional peguam syar'i selain menubuhkan lembaga kelayakan profesion guaman syar'i, Badan Peguam Syar'i dan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan yang meletakkan kuasa menteri sebagai mengawal aktiviti dan hal ehwal ketiga-tiga entiti tersebut. Terdahulu, semasa sesi perbahasan RUU tersebut, Ahli Parlimen menyentuh mengenai penarikan keluar perkataan kelulusan yang di-Pertuan Agong yang sebelum ini termaktub dalam Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993 kurungan Akta 505. Dewan Rakyat juga meluluskan Rang Undang-Undang Pentadbiran Undang-Undang Islam Kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kurungan Pindaan Kurungan Nombor 2 2019. Pindaan RUU itu bertujuan meminda Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993 atau Akta 505 atau disebut Akta Ibu. Pindaan itu bagaimanapun mengecualikan sebarang permohonan individu sebagai peguam syar'i atau bantahan mengenai permohonan itu atau penerimaan sebagai peguam syar'i atau rayuan terhadap keputusan yang berhubung dengan permohonan bagi penerimaan itu atau prosiding tata tertib yang berhubungan dengan peguam syar'i yang belum selesai sebelum mula berkuat kuasanya. Akta ini hendaklah diuruskan di bawah Akta Ibu seolah-olah Akta Ibu tidak dipinda.
Sementara sijil peguam syar'i yang dikeluarkan di bawah Akta Ibu sebelum mula berkuat kuasanya akta ini dan masih sah, dan sebarang sijil peguam syar'i yang dikeluarkan bagi maksud subsection kurungan 1 adalah tertakluk kepada Akta Profession Guaman Syar'i kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019. Pada sesi penggulungan itu juga, Datuk Seri Dr. Mujahid menjelaskan mengenai kebimbangan pindaan RUU yang hanya melibatkan hal ehwal Islam di wilayah persekutuan bakal menjadi suatu ultra-virus kepada negeri yang lain. Isu yang dikatakan sebagai ultra-virus. Dan ini amat-amat bahaya, sebab kalau kita buat sesuatu undang-undang yang ultra-virus, sudah tentulah undang-undang itu dianggap sebagai tidak bertepatan dengan undang-undang. Saya amat bersetuju itu, dan di atas sebab itu saya ingin tegaskan dan jelaskan sekali lagi bahawa pindaan Akta 505 ini ya, sebagaimana yang telah dinyatakan berulang kali ya, RUU Peguam Syar'i yang ada kaitan konsekuensial ini dan pindaan akta ini, sebab dia mari sekali, adalah berkaitan dengan wilayah persekutuan. Pada perkembangan lain, rang Undang-Undang Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja kurungan pindaan 2019 diluluskan. RUU itu bagi meminda Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 atau Akta 446 yang sebelum ini hanya terpakai bagi pekerja estet sahaja. Semua sektor pekerjaan terlibat, termasuklah sektor F&B, perkhidmatan yang dinyatakan tadi, tetapi tidak merangkumi sektor awam sahaja. Ia juga terhad kepada pekerja seperti yang didefinisi di bawah Akta Kerja 1955 bagi pekerjaan sebagai pembantu rumah, majikan yang menggajikan mereka telah pun diisytiharkan untuk menyediakan tempat tinggal bersama majikan. Kedua, penalti yang dikenakan ke atas majikan yang gagal mematuhi Akta 446. Cadangan meningkatkan kadar penalti ini kepada RM50,000 adalah sebagai satu langkah pencegahan dalam menunjukkan ketegasan dan keseriusan kerajaan dalam menangani isu-isu perumahan dan penginapan pekerja yang tidak memenuhi standard minimum yang ditetapkan. Perkara ini dipandang serius oleh masyarakat antarabangsa kerana perumahan pekerja sering dikaitkan dengan isu buruh paksa, forced labour dan hak asasi manusia. Diharapkan dengan peningkatan kadar penalti akan meningkatkan pemantauan dan seterusnya meningkatkan kualiti kehidupan pekerja. RUU itu juga mensasarkan untuk membantu mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara dan menarik pelaburan asing terutamanya dalam industri berteknologi tinggi. Pindaan RUU tersebut bagi memastikan Malaysia mengikut piawaian antarabangsa dalam menjaga kebajikan pekerja am. Semasa sesi penggulungannya, M. Kuala Sigaran juga menyatakan keprihatinan kerajaan untuk menyediakan peruntukan bagi menambah baik Kuartus Polis Diraja Malaysia PDRM. Kerajaan akan mengumumkan bahawa kerajaan akan mengagihkan wang untuk berak-berak ini, dan saya akan pihak kementerian akan memanjangkan perkara ini kepada pihak KDN yang bertanggungjawab ke atas perkara ini. Pada 8 Julai lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan kerajaan bersedia menyediakan peruntukan membaik pulih kuartus yang uzur di seluruh negara. Cadangan pelaksanaan diskriminalisation penagih dadah masih dalam perbincangan Kementerian Dalam Negeri. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Zaman yakin cadangan tersebut akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Cadangan pelaksanaan dekriminalisasi penagih dadah sebenarnya sekarang ini dalam perbincangan kementerian. Isu dekriminalisasi penagih dadah telah mendapat perhatian sejak tahun 2017 sebenarnya melalui cadangan oleh badan-badan bukan kerajaan dalam mengkaji semula
program-program rawatan dan pemulihan yang sedang dilaksanakan Agensi Antidada Kebangsaan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan Beliau menjawab tanyaan Ahli Parlimen Bagan Serai Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali di waktu pertanyaan jawab lisan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini mengumumkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesihatan bersetuju melaksanakan dasar dekriminalisation terhadap penagih dadah. Menerusi dasar itu, penagih dadah tidak lagi dilihat sebagai pesalah jenayah, sebaliknya memerlukan rawatan dan pemulihan yang melibatkan rawatan dalam komuniti dengan memperkasa peranan anggota keluarga dan juga masyarakat. Kerajaan masih pertimbang kewajaran untuk melanjutkan operasi Hospital Medan Malaysia di wilayah Ukia Cox's Bazar, Bangladesh sehingga 2021. Jelas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, keputusan yang akan dibuat perlu diperhalusi dengan mengambil kira kesan ke atas pelarian Rohingya itu sendiri. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan meletakkan komitmen yang tinggi bagi pengoperasian Hospital Malaysia Medan, Hospital Malaysia di Cox's Bazar. Ini terbukti dengan persetujuan kerajaan untuk melanjutkan pengoperasian Hospital Medan Malaysia sehingga 31 Disember 2019. Di samping itu, Timbalan Menteri saya sendiri telah mengadakan lawatan kerja resmi ke Bangladesh pada 14 hingga 17 Mei 2019 yang lalu untuk menilai sendiri keadaan pengoperasian hospital berkenaan. Tambah beliau lagi, sejak hospital itu beroperasi pada 20 November 2017, sebanyak 74,103 kes dirawat dan beri manfaat kepada mereka yang berada di kawasan Cox's Bazar. Di samping itu, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM juga turut menerima latihan dalam pemberian bantuan kemanusiaan di lokasi berkenaan. Muhammad Sabu menjawab tanyaan Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Ahmad di waktu pertanyaan jawab lisan. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan merangka beberapa polisi baru dalam sektor perikanan bagi mengekang penyalahgunaan lesen kapal perikanan laut dalam di negara ini. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub, langkah itu termasuk menghentikan kegiatan vesel-vesel yang menyalahguna lesen mereka. Saya berjanji di dalam Dewan Yang Mulia ini, beberapa polisi baru tentang perikanan akan saya kemukakan untuk pemerhatian kerajaan dan diharap dapat diluluskan. Termasuklah kita harus memberhentikan serta-merta vesel-vesel yang menyalahgunakan kuasa ini. Yang keduanya, kita harus bertindak tegas untuk menenggelamkan atau menghapuskan vesel-vesel yang bukan sekadar vesel asing masuk, vesel-vesel yang sedia ada pun sekiranya mereka melanggari peraturan itu harus kita kuat kuasakan. Pada masa sama, beliau turut memaklumkan Pelan Strategik Pengurusan Perikanan Tangkapan Malaysia 2015 hingga 2020 menggariskan pembangunan industri perikanan tangkapan secara cekap dan mampan, memperkukuh infrastruktur perikanan tangkapan serta membangunkan sumber manusia khusus untuk perikanan laut dalam. Pelan tindakan utama yang telah digariskan adalah pemerkasaan pengurusan sumber perikanan, peningkatan kapasiti dan keupayaan program pemantauan, kawalan dan pengawasan MCS serta penguatkuasaan menaik taraf infrastruktur dan logistik pembangunan dan pengukuhan sumber manusia. Datuk Salahuddin menjawab tanyaan Ahli Parlimen Mersing, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad di waktu pertanyaan jawab lisan hari ini. Malaysia merekodkan pelaburan langsung asing FDI bagi tempoh suku tahun pertama 2019 sebanyak 29.3 bilion ringgit dan ini bersamaan 54.4% daripada pelaburan yang telah diluluskan. Jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Darryl Laking, jumlah FDI yang diluluskan menunjukkan peningkatan sebanyak 73.4% berbanding 16.9 bilion dalam tempoh sama tahun lalu. Bagi terus meningkatkan keyakinan pelabur ke Malaysia, kerajaan akan memanfaatkan tren mega terkini terutamanya revolusi perindustrian 4.0 menerusi dasar kebangsaan industri forward. Kerajaan juga akan terus menggunakan pendekatan pengukuhan ekosistem dalam strategi penggalakan pelaburan.
Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang meminta Menteri menyatakan nilai kemasukan pelabur luar secara langsung ke Malaysia. Tambah Datuk Daryl, daripada jumlah FDI itu, sektor perkilangan masih menjadi tumpuan pelabur asing iaitu sebanyak 2.2 bilion ringgit. Diikuti sektor perkhidmatan sebanyak 8.1 bilion ringgit, manakala sektor utama lain meliputi pelumbungan, peladangan, komoditi dan pertanian mencatat FDI sebanyak 1 bilion ringgit. Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bin Yin memaklumkan Dewan Rakyat hari ini tiada sebarang kenaikan tarif elektrik bagi semua kategori pengguna untuk tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Tambah beliau, kerajaan telah mengambil pelbagai langkah untuk mengurangkan kos yang perlu dilepaskan kepada pengguna walaupun terdapat peningkatan kos yang tinggi dalam penjanaan elektrik. Pertama, Kementerian melalui Suruhanjaya Tenaga telah membuat pelarasan ke atas hasil dan kos elektrik pada tahun 2018 dan 2019 di bawah IBR berdasarkan peruntukan Regulatory Implementation Guidelines (RIGS) dan berjaya mendapatkan jumlah penjimatan sebanyak 336.7 juta. Kedua, Kementerian juga telah mendapatkan kelulusan Kabinet untuk menyumbang subsidi kepada tarif elektrik melalui peruntukan dana daripada Kumpulan Wang Industri Elektrik KUI sebanyak 107.16 juta. Jelas beliau lagi, secara keseluruhannya berdasarkan mekanisme Imbalance Cost Pass-Through ICPT, kos bahan api dan peningkatan kos penjanaan lain yang perlu dilepaskan kepada pengguna bagi tempoh Julai hingga Disember 2019 adalah berjumlah 1.592 bilion ringgit melalui surcharge kepada pengguna. Surcharge perlu ditingkatkan sebanyak 0.39 sen kilowatt jam KWJ. Namun untuk mengurangkan beban rakyat serta pihak komersial dan industri, kerajaan mengambil pelbagai langkah untuk mengurangkan kos yang perlu dilepaskan kepada pengguna. Yeo Bin Yin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Great Datuk Hasbullah Osman di waktu pertanyaan jawab lisan. Kementerian Komunikasi dan Multimedia menerusi Jabatan Penyiaran Malaysia, RTM dan Agensi Berita Nasional Malaysia bernama akan terus berusaha memupuk semangat patriotik bagi menerapkan pemikiran dan penyampaian konsep kenegaraan yang berterusan kepada semua lapisan masyarakat. Jelas Menterinya Gobind Singh Dio, hampir 40 rancangan pelbagai genre yang menyuntik semangat cintakan negara disiarkan sejak Januari tahun ini, terutama kepada generasi muda melalui TV1. Tuan Di-Pertua, sejak Januari tahun ini, RTM menerusi saluran TV1 telah menyiarkan hampir 40 rancangan pelbagai genre yang melibatkan suntikan motivasi dan semangat cintakan negara dalam kalangan penontonnya, terutama generasi muda. Ia termasuklah program-program berat seperti Bicara Inspirasi yang memberi motivasi agar anak muda berjaya dalam kerjaya, sehinggalah kepada rancangan yang ringan seperti telemovie dan rancangan hiburan seperti konsert yang masih membawa tema kenegaraan. Tambah beliau lagi, melalui bernama pula, agensi berkenaan mempunyai program rancangan yang menjurus kepada motivasi generasi muda ke arah menambah nilai jati diri menerusi bernama News Channel dan bernama Radio. Menjawab soalan Ahli Parlimen Jerai Sabri Azid, Gobind Singh turut memaklumkan pihak kementerian akan melihat semula program lama yang kaya dengan semangat kenegaraan serta adat ketimuran untuk disiarkan semula mengikut pengedaran masa. Dapatan daripada Kertas Konsultasi Rakyat KKR akan dipalusi satu panel penasihat khas bagi mengenal pasti cadangan terbaik yang akan diguna pakai sebagai mekanisme pembayaran balik Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, dan ia bakal dibentang kepada Jemaah Menteri untuk kelulusan dalam bulan Ogos nanti. Jelas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, KKR telah disediakan dan dipapar untuk cadangan serta pandangan rakyat dari 16 Mei hingga 13 Jun lalu.
Dan saya kira di dalam kertas tersebut, segala cadangan yang baik seperti mana dikemukakan oleh YB Sungai Petani tadi ada dimasukkan, dan jikalau tidak dimasukkan, saya sendiri akan membawa kepada mereka cadangan-cadangan tersebut. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sungai Petani, Datuk Johari Abdul, yang mengemukakan cadangan supaya kerajaan mengutip bayaran balik PTPTN melalui sistem e-wallet peminjam. PTPTN berjaya mengutip sebanyak 6.23 bilion ringgit daripada 1.13 juta peminjam dari tahun 2013 hingga Mei 2019. Mengikut pecahan umur julat umur 20 hingga 29 tahun, iaitu seramai 642,412 peminjam telah membuat pembayaran balik sebanyak lebih 3.3 bilion ringgit. Diikuti dengan peminjam berumur antara 30 hingga 39 tahun, seramai 449,443 peminjam telah membayar balik PTPTN sebanyak lebih 2.6 bilion ringgit. Kerajaan Negeri Sarawak sedang menjalankan tinjauan tapak di 21 buah sekolah bantuan kerajaan untuk disambungkan kepada talian grid bekalan utama elektrik fasa pertama. Namun hanya 16 sekolah sahaja yang didapati sesuai untuk disambungkan kerana lokasi berhampiran talian grid. Jelas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, 5 buah sekolah lagi didapati terlalu jauh dan tidak sesuai untuk disambungkan ke talian grid. Berkaitan penyediaan bekalan elektrik kepada sekolah luar bandar di Sarawak, KPM telah mengemukakan senarai 113 sekolah kepada Kerajaan Negeri Sarawak untuk disambungkan kepada talian grid. KPM akan sentiasa mengemaskini jumlah bilangan sekolah ini dari semasa ke semasa agar semua sekolah di Sarawak akan dapat disambungkan ke talian elektrik. Tambah beliau lagi, kerja-kerja penyambungan ini akan dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui agensinya Sarawak Energy Berhad SEB. Kerajaan Sarawak juga sedang melaksanakan proses tender dan dijangka syarikat berjaya akan masuk ke tapak pada September tahun ini. Dr. Mazli juga melahirkan rasa terima kasih kepada Kerajaan Sarawak berikutan tindakan membiayai kos projek penyambungan grid bekalan utama elektrik ke sekolah terlibat. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Julau Larry Sun di waktu pertanyaan jawab lisan. Kurangnya pengetahuan mengenai proses yang akan berlaku setelah laporan penderaan dibuat menjadi punca mengapa mangsa penderaan rumah tangga enggan membuat laporan polis. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hanayo, mangsa penderaan perlu diberi pendedahan mengenai proses itu supaya mereka tidak takut tampil membuat laporan. Di mana saya telah pergi ke satu program di PPR Flat di mana kita libatkan polis untuk memberikan maklumat terperinci kepada wanita di mana kalau mereka melaporkan sesuatu aduan keganasan rumah tangga, kita kena maklumkan kepada mereka proses, the whole process. Kerana mereka takut selepas buat laporan polis, apa yang akan berlaku pada anak, apa yang akan berlaku kepada suami. Jadi kalau kita tak bagi mereka the full picture dengan izin, mereka tidak akan keluar tampil untuk melaporkan aduan. Jadi engagement sedang berterusan sekarang. Beliau menjawab pertanyaan tambahan Ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim. Sepanjang tahun ini, 24 program melibatkan 2,940 peserta diadakan bagi memberi pendedahan khusus mengenai kes penderaan rumah tangga seperti perkhidmatan kaunseling motivasi, klinik guaman dan program wanita anti jenayah. Seramai 1,434 lay kaunselor dilantik menerusi program perkhidmatan kaunseling motivasi. Manakala klinik guaman diadakan bagi memberi pendedahan mengenai tindakan undang-undang yang boleh diambil golongan wanita sekiranya berlaku kes penderaan dan keganasan dalam rumah tangga. Pelajar yang tidak berminat meneruskan perniagaan mereka di bawah skim 1 Pelajar 1 Pendaftaran Perniagaan S1P1P perlu mengisi borang untuk menghentikan perniagaan. Jelas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Chong Chin Jin, daripada 46,072 pelajar yang mendaftar, hanya 40% daripada mereka masih berstatus aktif. 60% luput, hanya 1,000 lebih yang mereka isikan borang untuk
tutupkan syarikat itu, iaitu kalau mereka yang mendaftarkan melalui skim ini, kalau mereka tak berminat untuk meneruskan perniagaan, adalah tanggungjawab mereka untuk memberi maklumat kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia supaya tutupkan syarikat mereka, dan saya yakin bahawa kalau mereka ada isikan boran tutupkan syarikat yang didaftar itu, mereka akan terus terima itu bantuan sara hidup. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Alustar Chan Ming Kai dalam pertanyaan jawab lisan. Dalam perkembangan lain, Chong Chi Jin menyangkal dakwaan bahawa skim itu gagal. Beliau mempertahankan 18,000 pelajar yang masih berstatus aktif daripada 46,072 pelajar yang mendaftar dalam skim ini sebagai satu kejayaan, memandangkan skim tersebut baharu 2 tahun dilaksanakan. Tambah beliau adalah tidak adil mengukur kejayaan skim ini melalui jumlah pelajar yang masih aktif dalam tempoh yang singkat kerana skim ini diperuntukkan untuk tempoh 10 tahun. Skim 1P1P adalah inisiatif yang memberi peluang kepada pelajar di institusi pengajian tinggi dalam negara yang berhasrat mendaftar perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 secara percuma walaupun mereka belum menjalankan perniagaan lain. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijangka membentangkan bacaan kedua dan ketiga rang Undang-Undang Perlembagaan Kurungan Pindaan 2019 bagi had umur mengundi di Parlimen esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Yew Kiong memaklumkan pembentangan berkenaan akan dibuat selepas sesi soal jawab lisan. tengah hari esok dan sehinggalah selesai bentangan bacaan kali kedua, gulungan dan juga bacaan kali ketiga. Jadi saya tidak tahu masa akan diambil oleh pihak ahli parlimen untuk memain peranan dalam debatan, dan juga pada masa yang sama saya pun tidak tahu sama ada berapa ramai ahli parlimen akan mengambil peranan untuk berdebat. Jadi saya harap bahawa ahli parlimen akan secara ramai-ramai untuk berdebat dalam usul ini, kerana ini memandangkan satu usul yang amat bersejarah yang akan memindahkan landscape politik negara ini untuk selama-lamanya. Bacaan pertama dibentang pada Khamis lalu dengan menambah 2 perkara. RUU berkenaan turut menjadi sejarah apabila pihak pembangkang memberi jaminan akan menyokong selepas kerajaan bersetuju menerima cadangan mereka. Pindaan perlembagaan ini merupakan satu tindakan yang amat bersejarah di negara ini, dan kita dapat lihat bahawa golongan pemuda ini akan menjadi pemangkin perubahan dalam landscape politik kita yang akan datang. Saya rasa pihak pembangkang dapat juga lihat pentingnya bahawa kita memberikan kuasa kepada pemuda 18 tahun untuk menjadi pengundi, dan pada masa yang sama kita juga memberi mereka untuk dilayakkan menjadi calon. Selain menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun, 2 perkara tambahan itu adalah pendaftaran secara automatik dan had umur 18 tahun menjadi calon. Dewan Rakyat ditangguhkan pukul 7.45 malam dan akan bersambung esok pada pukul 10 pagi. Dengan itu, sekian Parlimen 14 untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam hormat.